Selamat sejahtera. Saya Tanashai anak lelaki Wood, nombor matrik C20A1481. Saya Nur Aisyah Fika binti Maknawi, pemegang nombor matrik C20A1171. Saya Anan Rao, anak lelaki Ganapati Rao, nombor matrik C20A1384. Saya Nurul Hana binti Suhaimi, nombor matrik C20A1588. Kami akan mempersembahkan video berkaitan dengan estetika dalam warisan, iaitu batik Kelantan. Batik merupakan salah satu bidang kraf tangan yang terkenal di Malaysia sejak abad ke-15. Kemunculan pada abad ke-15, batik diguna pakai dengan kaedah tradisional. Batik pada zaman dahulu, masyarakat Melayu menggunakan ubi kentang atau umbut batang pisang serta kayu dalam penghasilannya. Tetapi pada zaman kini, batik telah diusahakan dengan menggunakan alat-alat moden. Di Kelantan, batik mula diperkenalkan pada tahun 1910. Pada mulanya, masyarakat Melayu di Kelantan menggunakan kaedah tradisional dalam penghasilan batik, di mana masyarakat Melayu Kelantan menggunakan ubi kentang dan umbut batang pisang dalam penghasilannya. Selain itu, pengusaha batik di Kelantan mempunyai kelebihan berbanding negeri lain di semenanjungnya. Ini kerana ia mudah mendapat bekalan kain putih daripada negara Siam. Dari segi motif batik Kelantan pula, terdapat dua jenis motif, iaitu motif yang berasaskan unsur alam semula jadi yang merujuk kepada flora dan juga fauna. Satu lagi adalah motif yang berasaskan geometrik. Terdapat 4 jenis batik, iaitu batik blok, batik skrin, batik canting dan juga batik pelangi. Jenis batik yang pertama ialah batik blok. Teknik ini merupakan salah satu teknik awal yang digunakan dalam penghasilan batik. Teknik ini dihasilkan daripada kain putih yang akan diterapkan dengan corak batik menggunakan blok corak. Blok corak biasanya diperbuat daripada kayu atau logam dan mengambil masa selama lebih kurang sebulan bagi menghasilkan reka bentuk ke atas blok. Bagi memulakan prosesnya, blok akan dicelupkan ke dalam pewarna sebelum ditekapkan di atas kain, dan proses ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga selesai. Batik yang seterusnya ialah batik skrin. Teknik ini dihasilkan menggunakan kaedah melakar corak dan cara menerapkan warna sahaja yang berbeza. Hal ini di mana corak batik dibentuk di atas skrin yang diperbuat daripada kain polister. Lalu skrin dilekapkan di atas kain putih. Proses pewarnaan dengan warna di atas corak tadi menggunakan seguji dan diulang beberapa kali dengan corak yang berlainan untuk mendapatkan batik yang lengkap. Jenis batik yang ketiga ialah batik canting. Teknik ini dihasilkan menggunakan alat canting untuk melakar atau melukis corak batik, iaitu dengan menggunakan lilin panas di atas kain putih. Proses mewarna mengikut kesesuaian corak yang dilakukan menggunakan brush cat, di mana bahagian-bahagian yang terkena lilin tidak akan meninggalkan kesan warna apabila proses mematikan warna dilakukan. Batik cantik amat sesuai dijadikan sebagai pakaian wanita dan lelaki, terutamanya ketika majlis rasmi. Teknik yang terakhir ialah batik pelangi. Ianya dihasilkan tanpa penggunaan lilin dan disebut sebagai kain rawa. Teknik ini dihasilkan dengan menggunakan teknik ikat dan celup, di mana kain diikat beberapa kali dengan apa sahaja untuk menghalang penyerapan warna. Bilangan ikatan dan celupan menentukan corak dan warna pada kain. Kebiasaannya, ia digunakan sebagai tudung atau selendang. Sekarang saya akan menghuraikan sedikit serba berkenaan proses penghasilan batik lukis dan konsepnya.
Sehelai kain mengambil masa dari 1 hingga 3 hari untuk disiapkan bergantung kepada teknik dan jenis batik yang ingin dihasilkan. Kebiasaannya ia akan melalui sebahagian dari proses-proses berikut. Proses pertama adalah membasuh kain, proses kedua adalah melakar reka corak, proses ketiga adalah menegangkan kain dengan menyangkut kedua hujung kain pada susunan paku, proses keempat adalah mencanting, proses kelima adalah mewarna, proses seterusnya adalah mewatikan warna, kemudiannya berikut adalah merebus dan membasuh dan menjemur. Pemilihan teknik-teknik dan bahan-bahan dan penstrukturan prinsip dan elemen formal secara lebih kreatif mengikut aspirasi pada pengguna pada masa ini. Pendekatan yang mudah dan sistematik bagi mengenal pasti nilai-nilai estetik dari seni reka batik kontemporari. Kajian artistik dan analisis yang dilakukan secara formal menunjukkan bahawa faktor ekspresi pemikiran, bahan-bahan, teknik-teknik dan konteks budaya dan masyarakat mempengaruhi penghasilan seni reka batik kontemporari yang diadaptasi daripada motif abstrak. Keunikan motif abstrak sebagai karya baharu menjelaskan idea-idea yang kreatif yang berasaskan olahan dan inovasi daripada motif terdahulu. Penghasilan langkah untuk melestarikan warisan seni reka batik dan penggayaan reka corak kontemporari pada masa ini adalah sangat dialu-alukan. Antara keistimewaan batik Kelantan ialah batik lasum Kelantan, batik pekalongan Kelantan, batik selapis dan batik solo Kelantan. Batik lasum Kelantan iaitu batik yang direbus 2 kali dan menggunakan motif pucuk rebung pada bahagian kepala kain. Batik pekalongan Kelantan iaitu yang berciri motif bunga pada kepala kain dan badan kain. Warna motif tidak dicelup, sebaliknya mencalikkan warna menggunakan berus halus. Batik selapis ialah batik yang menggunakan satu warna sahaja dan ragam hiasan yang bebas. Batik solo Kelantan adalah dikenali juga sebagai batik lepas, batik panjang dan menggunakan penggunaan warnanya terhad pada 3 warna sahaja iaitu hitam, biru dan kuning. Saya akan menceritakan sedikit perbezaan dengan batik Terengganu. Jenis batik yang terdapat di Terengganu dan Kelantan adalah hampir sama seperti batik cok atau batik terap atau batik blok merupakan batik yang mempunyai corak pengulangan yang sama. Ia diterapkan dari blok kayu atau tembaga yang telah diukir. Batik cok ini timbul pada tahun 1920 apabila Haji Cik Su Ibrahim di Kelantan dan Haji Ali di Terengganu bereksperimentasi dengan menggunakan blok kayu untuk mencetak corak. Apa yang membezakan batik blok di Kelantan dan batik Terengganu adalah corak yang diterapkan. Selain itu, batik yang terdapat di Kelantan adalah batik skrin atau batik stencil. Batik ini berasal dari Thailand dan bermula di Malaysia pada tahun 1933 di Kelantan dalam pembuatan sarung. Batik ini dikembangkan oleh Muhammad Yusof dan Haji Cik Su, dan batik ini tidak menggunakan lilin dan menggunakan teknik cetak sutera. Proses ini lebih mudah dan cepat dan biasanya corak ini terdapat pada kain pasang dan tergantung pada coraknya. Selain itu, batik seterusnya adalah batik pelangi. Batik pelangi menggunakan aplikasi ikat celup dan bekas kain akan menghasilkan lingkaran warna apabila proses pencelupan dilakukan. Ia diperkenalkan di Kepulauan Melayu pada sekitar 1770-an. Ia dimulakan oleh batik Munah sekitar abad ke-18. Perusahaan yang menghasilkannya pula telah dipelopori oleh Haji Cik Su di Kota Baru pada tahun 1911. Batik pelangi ini dipercayai dimulai di India dan ia menghasilkan batik tanpa penggunaan lilin. Keistimewaan lain corak batik Kelantan yang seterusnya adalah ketam guri pecah 5 dan ketam guri klasik. Ia bermotifkan serba boleh dan nostalgia. Motif ini diinspirasikan daripada corak ukiran kayu yang biasanya ditemui menghiasi rumah tradisional Melayu di pantai timur
Timur Malaysia. Selain itu, corak bunga telang. Corak bunga telang atau butterfly tea sangat sinonim di Malaysia sebagai pewarna masakan berwarna biru atau ungu, khususnya bagi mewarnakan nasi kerabu. Corak ini biasanya digunakan pada baju atau kemeja lelaki.